Kau jangan nak tunjuk kepala kat sini. Kang Dan ambil cerek tu dan baling kat kepala kau. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan suspek kepada mangsa sebelum mangsa dipukul sampai mati secara beramai-ramai. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Kes ini berlaku di dalam Dom Osman tingkat 2 Asrama Putra Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban, Negeri Sembilan, di mana mangsa mati on the spot akibat dipukul oleh 8 orang suspek dipercayai pelajar senior sekolah tersebut pada 28 Mac 2004. Menurut saksi kejadian, sebelum mangsa dipukul, ada beberapa pelajar tingkatan 5 kelihatan masuk ke bilik mangsa dan mahu meminjam cerek, tetapi mangsa tidak mahu memberi pinjam. Pelajar yang lain pula kemudian masuk berjumpa mangsa untuk tujuan yang sama. Mangsa mula berasa rimas. Mangsa kemudian memberi pinjam cerek kepada pelajar tersebut, tetapi mangsa sempat mengejek dan berkata, "Abang Form 5 tak nak tidur ke?" Kata-kata tersebut diketahui pelajar tingkatan 5 yang lain yang kemudian datang ke katil mangsa. Mangsa kemudian dimarahi oleh pelajar senior tersebut. Saksi kemudian melihat ramai pelajar senior tingkatan 5 datang ke katil mangsa dan mula memukul mangsa. Mangsa disepak di bahagian belakang badan menggunakan but bola sepak. Kepala mangsa dipukul dengan baldi sehingga baldi pecah. Mangsa kemudian rebah dengan kepala menghadap lantai. Mangsa menahan kesakitan dalam keadaan bersujud. Perut mangsa kemudian ditendang dan mangsa kemudian flat tersungkur di atas lantai, tidak sedarkan diri. Saksi yang lain melihat suspek telah menghentak kepala mangsa 2 kali pada loker. Mangsa kemudian disepak pada bahagian belakang badan berkali-kali. Kaki mangsa pula diikat menggunakan tali. Mangsa kelihatan lemah dan tidak bertindak apa-apa. Saksi terakhir kejadian tersebut melihat salah seorang di antara suspek memaut leher mangsa dengan tangan kanannya dan menjatuhkan mangsa ke belakang. Mangsa jatuh terlentang di atas lantai simen. Ketika inilah mangsa mula tidak sedarkan diri. Suspek bersama pelajar lain kemudian mengangkat mangsa ke atas katil. Mangsa ditinggalkan di atas katil. Mereka beranggapan mangsa perlukan rehat. Kemudian, salah seorang suspek datang ke katil mangsa dan mula menyedari kaki dan tangan mangsa berasa sejuk. Suspek kemudian menyuruh pelajar lain mengurut kaki dan tangan mangsa untuk memudahkan pengaliran darah. Tetapi mangsa masih tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian dikejarkan ke hospital Seremban, tetapi segalanya sudah terlambat. Mangsa disahkan meninggal dunia semasa tiba di hospital. Kesemua 8 suspek kemudian ditahan dan didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah Tinggi Seremban membuat keputusan kesemua 8 suspek didapati bersalah dan perlu dihukum. Disebabkan kesemua suspek adalah bawah 18 tahun, suspek tidak boleh dihukum gantung. Kesemua suspek dipenjara atas tempoh masa yang diperkenankan Yang di-Pertua Negeri Sembilan. Kesemua suspek kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan atas sabitan dan hukuman yang dikenakan. Kesemua suspek mengatakan mereka tidak berniat untuk membunuh mangsa. Rayuan suspek ditolak panel Hakim Mahkamah Rayuan. Bukti-bukti dan keterangan saksi jelas menunjukkan suspek berniat untuk membunuh mangsa. Kecederaan yang dijumpai pada mangsa sengaja dilakukan dan mencukupi dalam keadaan biasa sehingga menyebabkan kematian. Sekiranya kecederaan itu membawa maut, niat untuk menyebabkan kecederaan itu adalah menyebabkan kematian.
berdasarkan kecederaan yang dialami mangsa dan pukulan bertubi-tubi ke atas mangsa, itu menunjukkan adanya niat membunuh. Semakin parah luka dan semakin banyak luka itu, semakin besar kemungkinan niat pembunuhan akan disimpulkan. Panel Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Yang Amat Arif, Abdul Malik Ishak, Low Hock Bing dan KN Segara pada April 2009 memutuskan kesemua 8 suspek bersalah atas kesalahan membunuh. Hukuman tahanan di bawah perkenan yang di-Pertua Negeri Sembilan dikekalkan disebabkan kesemua suspek masih di bawah umur. Suspek hanya boleh bebas dari penjara atas perkenan yang di-Pertua Negeri Sembilan atas saranan dibuat oleh Board of Visiting Justice penjara yang akan membuat semakan terhadap kes suspek secara individu. Kuasa pengampunan adalah hak mutlak yang di-Pertua Negeri Sembilan. Difahamkan, kesemua suspek kini telah pun diberi pengampunan dan telah pun dibebaskan. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Muhammad Haikal and Others lawan pendakwa raya 2009-4 MLJ 305 Mahkamah Rayuan Putrajaya.